Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu kufur, yakni ingkar ayat-ayat keterangan Allah padahal kamu menyaksikan kebenarannya. Sambungan kepada ayat yang menyatakan Yahudi memang satu kaum yang ta'assub. Oleh kerana itu mata mereka tidak dapat melihat kebenaran. Ta'assub barangkali kita sebut dahulu, ta'assub datangnya daripada perkataan asabah. Asabah ni asal maknanya tutup mata. Tutup mata. Macam orang dalam tahanan dia tutup mata untuk penyiasatan tu, dia panggil itu usbah tu. Asabah, tutup mata. Ta'assub digunakan kepada sikap orang yang mengambil sikap membuta tuli tanpa melihat kepada kebenaran lain, kepada kebenaran di pihak lain. Itu namanya ta'assub. Yahudi mempunyai sikap ini sebab mereka dakwa semua nabi-nabi Yahudi. Semua nabi-nabi, hatta Nabi Ibrahim pun Yahudi juga. Ta'assub. Yahudi mempunyai ta'assub kerana mereka mendewakan darah dan keturunan mereka. Ta'assub. Oleh kerana ta'assub itu, mereka sampai kepada satu peringkat tak percaya kepada matanya sendiri, tangannya sendiri, telinganya sendiri. Ini dibicarakan di sini. Ini cukup teruk apabila ta'assub ini dia sampai ke satu peringkat dirinya sendiri pun dia tidak boleh mempercayai. Ayat menyatakan, wahai ahli kitab ni orang yang berilmu. Wahai orang yang berilmu, orang pandai baca kitab, ahli kitab, mengapa kamu kufurkan ayat Allah? Ayat Allah ini artinya Taurat yang mereka pegang, Injil yang mereka pegang, perjanjian lama yang mereka katakan itu. Mengapa mereka dustakan? Wa antum tashhadun, padahal kamu lihat. Kamu tengok, kamu baca kitab kamu sendiri, kamu lihat dia diturunkan, ini wahyu. Kamu dengar, kamu baca, semua sekali. Sepatutnya seorang ini dia tidak mendustai apa yang dia lihat. Dia tidak mendusta apa yang dia sentuh. Dia tidak mendusta apa yang dia dengar. Lain dengan Yahudi. Ta'assub lebih tebal lagi. Ta'assub yang mereka pegang. Jadi oleh kerana itu, mengapa soalannya begitu? Tidak sepatutnya orang yang berilmu pengetahuan dia ta'assub begitu rupa. Mungkin boleh diterima jika dia tidak ada ilmu. Dia tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, dia tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan, tidak ada daya sentuh, umpamanya, mungkin. Tapi kamu tidak. Wa antum tashhadun. Satu persoalan Yahudi ini, mereka silap di sini. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa. Sekali lagi, wahai ahli kitab. Kerap disebut ahli kitab kerana di sini Tuhan persalahkan. Orang yang berilmu, para ulama lebih awal daripada orang lain. Dia humban ke dalam neraka jika tidak mereka jujur. Jika tidak jujur. Dua dalam hadis, dikatakan hadis ini dhaif, tapi maknanya betul. Dua kumpulan kalau dia betul maka betul orang lain, salah orang lain. Siapa kumpulannya? Al-ulama, para ulama, wal umara, dan pemimpin. Dua kumpulan ini sinfani. Idza fasada fasadan nas, idza fasada wa idza salahan nas. Kalau mereka baik dua kumpulan ini maka baiklah seluruhnya. Kalau salahlah, kalau buruklah semua manusia. Siapa dia? Pemimpin, sebab mereka punya kuasa. Ulama, sebab mereka punya ilmu. Yang tidak ada kuasa, tidak ada ilmu, dia tidak boleh buat apa-apa sebab dia tak ada kuasa. Dia tak ada pengaruh sebab dia jahil, tapi dia ada pengaruh sebab dia ada ilmu. Dia ada pengaruh sebab dia ada kuasa. Dia dipersalahkan. Hadis juga menyebutkan ada di antara golongan manusia ini yang dimasukkan ke dalam neraka, dia heret jalan tali perutnya, ususnya, fatandaliqu aqtabuhu. Masuk. Mengapa? Bila ditanya, rupa-rupanya dia bercakap tidak betul seperti mana yang sebenarnya. Yang sebenarnya lain, daripada dia cakap lain. Dia buat lain daripada dia cakap. Jadi ini satu kesalahan. Kesalahan inilah yang dipersoalkan, yang dibangkit
orang Yahudi ini, dia tidak panggil ya ayyuhal yahud, wahai orang Yahudi, ya ahlan Bani Israel. Tidak, Bani Israel pada tempat lain, tempat nak baiki diri. Sekarang ni tempat peranan mereka terhadap masyarakat, peranan ahli kitab. Wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil, mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah? Campur adukkan. Mereka ambil mana-mana yang mereka mahu, mereka tolak mana-mana yang tidak mahu. Yang mereka tidak mahu, tidak serasi dengan kehendak mereka, sekalipun kebenaran, sekalipun benar. Ini sering berlaku di mana-mana pun. Wa taktumunal haqqa, dan yang kedua pulanya, kamu menyembunyikan kebenaran. Salah menyembunyikan kebenaran itu, wa antum ta'lamun, karena kamu tahu. Kamu sembunyikan juga. Jika kamu tersembunyi, menyembunyikan dengan cara tidak sengaja, itu bab lain. Kamu tidak sengaja, Tuhan lebih tahu tentang niat hati kamu. Dua perkara lagi, oleh kerana akibat ta'assub ini, ta'assub dia boleh membawa selain daripada kufurkan kepada ayat Allah. Yang kedua pula, dia boleh campur adukkan di antara benar dan salah. Dia benar dan yang salah. Ahli ilmu, bila dia ada ilmu, dia boleh campur adukkan. Macamlah juga dia pakar dalam hal-hal ubat, dia boleh campur adukkan. Dia campur yang tu, dia apa yang ni, dia boleh jadi dadah umpamanya, mungkin campur mari dadah kelas 1 boleh, sebab dia ada ilmu. Sekarang ahli ilmu ni dia boleh bercakap benda-benda yang boleh mengelirukan orang ramai, namanya talbisul haqqi bil batil. Ada orang dia kata riba ni kalau sikit tak mengapa. Cuba ustaz baca ayat Quran, la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan kamu makan riba itu adhafan, berlipat kali ganda. Riba yang berlipat kali ganda. 3%, 10%, 15% riba apa? Ganda apa? Kita ya tak ya juga buka Quran ada sungguh adhafan mudha'afah. Talbis al-haqq bil batil, dicampur adukkan di antara hak dengan batil. Dia malas sembahyang Jumaat hari itu. Malas sembahyang Jumaat. Jadi macam mana? Dia makan bawang putih ke bawang merah ke, tak boleh pergi sembahyang Jumaat hari ni. Sebab Nabi kata barang siapa makan bawang putih, makan bawang merah, jangan pergi masjid. Jangan pergi masjid. Man akala suman aw basalan falyatazil masjidana, falyatazilna aw falyatazil masjidana walyaq'ud fi baiti. Namanya campur adukkan di antara hak dengan batil. Hak yang sebenarnya dia malah bukan masalahnya, dia cari pasar ni. Ada orang dia katanya, cuba baca dah ayat Quran. Mana ada ayat Quran yang melarangkan arak? Tak ada. Melarangkan minum arak, haram minum arak, tak ada. Ayat Quran menyatakan arak ini saudara syaitan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Ada. Amalan syaitan ada, tapi melarang tak ada. Sama juga zina, dia kata zina tak mengapa. Mendekati zina tak boleh. Wala taqrabuz zina. Ini namanya talbis, namanya mencampur adukkan. Benda-benda yang seumpama ini boleh buat kalau kita jadi ulama. Kalau kita ada niat yang tidak sebenar, kita boleh cari mana-mana yang kita boleh berlindung untuk sementara. Sekurang-kurangnya 2 hari. Lepas pada itunya kalau belum mati kita kata taubat lepas tu pula. Dia boleh taubat dah pula. Kita walinya mati tak boleh taubat, tu nasib dia. Yahudi memang dia punya pandai di dalam perkara ini. Oleh kerana itu Al-Quran mengingatkan, lima talbisunal haqqa bil batil, mengapa kamu campurkan? Wa taktumunal haqqa, dan kamu sembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Ayat ini diturunkan mengenai 12 orang Yahudi disebutkan. 12 orang Yahudi Khaybar. Khaybar ni di Madinah, sebenarnya di kawasan Madinah dulu ada nama Khaybar, sekarang ni pun ada. Tapi kita baca Khaybar tu dia di Afghanistan, Teluk Khaybar di Afghanistan ada. Saya ingatnya macam itulah. Tapi ini Yahudi Khaybar ni di Madinah. Yahudi ini pada mereka memeluk Islam seramai 12 orang. Masuk Islam ini tujuannya bukan apa-apa, tapi dia selepas daripada beberapa waktu dia murtad semula. Murtadnya pasal apa? Pasal mereka mahu supaya orang mukmin kata dia tidak akan murtad kalau Islam ni agama yang benar. Dia suka kata macam tu. Dan alasannya apa? Alasan mereka beri alasan mengapa mereka murtad setelah masuk Islam.
Dia kata tujuan dia masuk Islam, dia nak perhati betul-betul, nak selidik Nabi Muhammad ni betul kan dalam kitab Taurat. Seperti yang disebut dalam kitab Taurat. Tidak, dia kata lain. Lain, dalam Taurat lain, Muhammad yang sebenar, yang dia lihat lain. Sebab itu dia kata cepat-cepat dia keluar. Keluarlah cepat-cepat. Kami tahu sebenarnya dalam kitab Taurat itu bagaimana sifat Muhammad. Jadi ini namanya talbisunal haqqa bil batil. Dia campur hak dengan batil. Dia beriman, tapi tujuan di sebaliknya lain. Ini satu sikap yang jika berlaku kepada orang-orang Yahudi, maka sifat ini buruk. Maka kepada siapa pun, sifat ini adalah sifat yang buruk. Pada zaman awal Islam, satu kumpulan namanya Khawarij. Khawarij demikian juga. Satu kumpulan yang menggunakan ayat-ayat Quran ini untuk tujuan dan kepentingan mereka sehingga menumpahkan darah. Maka sikap ini adalah satu sikap yang tidak menguntungkan. Wa taktumunal haqqa, dan kamu sembunyikan kebenaran. Dia baca separuh saja, separuh lagi dia tak baca. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui ini satu sikap yang dipersalahkan oleh Al-Quranul Karim. Sebab orang yang tak tahu ada sebab dia. Dia boleh beri alasan sebab dia tak tahu. Tuhan maaf mungkin. Tapi orang yang tahu tidak maaf baginya. Tidak maaf. Kemudian seterusnya, wa qala ta'ifatun min ahlil kitab, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.